الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kuliah bulanan kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaswat 13. Qala al-musannif rahimahullah, faslun fis siwak. Fasal bersiwak, gosok gigi. Yundabu siwak fi kulli waqtin. Sunat bersiwak pada setiap waktu. Kerana Nabi selalu mengamalkannya dalam kehidupan Nabi, sehingga kan di saat-saat akhir kematiannya baginda masih mengamalkan sugi. Jadi gosok gigi, bersugi ni bukan gosok gigi je, membersihkan mulut, termasuk mauth-mauth, kumuk. Gosok gigi, gosok lidah, gosok langit. Maknanya sugi ni membersihkan mulut. Lidah pun digosok,
langit-langit, lelangit, kita panggil lelangit, supaya mulut tak berbau busuk. Boleh buat bila-bila masa, sunat. Tapi dia ada masa-masa yang lebih dituntut lagi, iaitu ketika berwuduk, ketika bangun dari tidur, ketika nak solat. Itu antara waktu-waktu yang sangat-sangat disuruh kita gosok gigi, bersih mulut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdul Rahman ibnu Abi Bakr 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdul Rahman siwakun ratbun yastannu bih fa abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basar fa akhadhtu as-siwak فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي رواه البخاري. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Abdul Rahman bin Abu Bakar masuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku sedang menyandarkan Rasulullah ke dadaku. Mula-mula Nabi tak sedar diri, pengsan. Nabi tidur di atas kepala Nabi, di atas riba Sayyidatuna Aisyah. Bila kemudian Nabi sedar, dalam hadis lain disebut syakhasa basaruhu ila saqfil bait. Nabi buka mata Nabi seluas-luasnya ke arah bumbung rumah, buka mata. Lepas tu Nabi naik atas. Nabi gesok naik kepala Nabi daripada paha Sayyidatina Aisyah naik ke dada dan disandar oleh Sayyidatina Aisyah. Ini hadis cerita lahazat al-akhir, detik-detik akhir sebelum Nabi mengembuskan nafas yang terakhir. Nabi dalam suasana sakaratul maut. Aku sedang menyandarkan Rasulullah ke dada. Kayu siwak yang muda ada bersama Abdul Rahman. Beliau sedang bersugi dengannya. Lalu Rasulullah SAW menghulurkan pandangan ke arahnya. Nabi macam nak lah. Nabi tengok macam teringin. Maka aku mengambil kayu suri itu daripada Abdul Rahman. Aku memotongnya. Sebahagian riwayat kata aku menggigitnya. Dan aku juga menuangkan air dan membersihkan kayu itu. Kemudian aku serahkannya kepada Rasulullah SAW. Dan baginda terus bersugi. Maknanya boleh pinjam. Boleh pinjam kayu sugi atau beri gigi orang pun boleh pinjam. Pinjam sabun ni biasa di asrama, pinjam sabun. Pinjam minta sikit. Minta ubat gigi, sabun tu biasa duduk asrama. Setengah tu dia selalu minta orang. Dia tak keliru jimat. Tapi beri gigi tak pernah lagi saya jumpa orang minta nak pinjam. Gigi kot, lan tak sanggup pun nak beri gigi orang. Tapi boleh pinjam.
Nabi meminjam kayu sugi dari ipar Nabi, Abdul Rahman bin Abi Bakar. Sayyidatina Aisyah basuh dulu, lepas dia gigit-gigit bagi kat Nabi. Nabi guna. Aku sama sekali tidak pernah melihat baginda bersugi sebagus itu. Belum sempat selesai bersugi, baginda mengangkat tangan atau jarinya sambil berkata, aku memilih untuk mendampingi Tuhan yang Maha Tinggi. Baginda mengulangi perkataan ini sebanyak 3 kali. Perkataan ini Nabi cakap kerana malaikat bertanya Nabi, nak lanjut usia atau nak bertemu Allah? Pilih. Semua Nabi-Nabi mereka diberi pilihan, nak lanjut usia atau nak bertemu Allah. Mati ya? Tak pernah satu nak pilih. Kita tak ada pilihan. Bila datang tempoh habis, idza jaa ajaluhum, bila datang ajal, mana habis tempoh, tidak dilambatkan satu saat dan tidak dicepatkan. Nabi-Nabi ini dia lain. Allah Ta'ala hantar malaikat tanya dulu, nak lanjut usia kan, nak mati? Dan kesemua Nabi-Nabi bila ditanya, mereka ingin bertemu Allah. Itu keistimewaan Nabi-Nabi ya. Bila dah mati pula tak luput. Bila tak luput tu, mereka sentiasa mendoakan umat dan semayang. Duduk dalam kubur tak luput, dia duduk semayang dengan ruh dan jasad. Dan mereka boleh bergerak ziarah menziarahi, boleh pergi sana, pergi sini, duduk setempat tu ya. Di pusara Nabi-Nabi ni kadang-kadang kosong, tak ada mayat. Yang tazawarun, mereka pergi ziarah, mereka berpengkalan di satu tempat, tapi mereka boleh gerak sana sini. Kira rumah mereka di situ, tapi mereka sibuk, bukan duduk kaku tu. Kehidupan di alam barzakh bagi Nabi-Nabi ni kehidupan yang paling sempurna. Mendapat rezeki, boleh makan, tak put, tak ada satu Nabi pun yang put. Yad'un, mereka sentiasa berdoa. Yusallun, salat. Dan kalau kita pergi Madinah tu, Nabi Muhammad salat sama-sama kita 5 waktu. Kalau Nabi ada di Madinah, kita ucap salam tu memang sampai. Ada malaikat yang ditugaskan untuk bagi tahu Nabi. Tapi tak mesti hari kita sampai Madinah tu Nabi ada dalam bilik hijau tu. Karena Nabi-Nabi ni mereka aktif ziarah menziarahi di alam mereka. Boleh bergerak. Orang sibuk kan, orang tak sibuk ada selalulah di rumah. Kita yang hidup di dunia ni pun kalau tak sibuk, pergilah bila-bila masa apa dia tu ada di rumah. Tapi kalau orang sibuk, tak buat temu janji, no. Lepas minum KL, Indonesia, pergi London. Kemarin tu ada, kemarin semalam dia terbang pergi London. Dia tak buat temu janji yang baik, tak jumpa, orang sibuk. Jadi kata Sayyidatina Aisyah dalam hadis lain, bila Nabi kata aku memilih untuk mendampingi Tuhan yang Maha Tinggi, maknanya Nabi tak pilih untuk hidup lagi. Idzan la yakhtaruna, kalau begitu Nabi tidak memilih untuk hidup bersama kami lagi. Dia pilih bertemu Allah. Dia angkat tangan. Yang ni Sayyidatina Aisyah tak ingat Nabi angkat tangan ke angkat jari dia. Kalau jari ni tunjuk isyarat tauhid lah, angkat satu isyarat mengesahkan Allah. Baginda mengulangi perkataan ini sebanyak 3 kali. Kemudian baginda pun wafat. Sayyidatuna Aisyah berkata, baginda wafat antara dadaku dan leherku. Tersandar dekat Sayyidatuna Aisyah.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه النسائي. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci dapat menyucikan mulut dan mendapat keredaan Tuhan. Dapat dua, mulut bersih, Tuhan redha. Kita tengok atas, illa lisaimin ba'da az-zawal fayukrah wa yata'akkadu istihbabuhu li kulli salatin wa qira'atin wa wudu'in wa sufrati asnanin wastiqadhin min an-nawm wa dukhuli baytihi wa taghayyur al-fam min akli kulli karihil rih wa tarkil akli. Sunat bersuci pada setiap masa kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Maka makruh bersiwak selepas gelincir matahari, yakni selepas masuk waktu zuhur. Lepas zuhur dan lepas asar makruh bagi orang yang puasa. Puasa fardu atau puasa sunat, puasa qada, puasa nazar, puasa apa aja lah. Lepas zuhur dengan lepas asar jangan suci. Lain daripada dua waktu ni sunat puasa. Kenapa lepas zuhur tak sunat, lepas asar tak sunat? Makruh pula tu, tak elok. Gosok gigi lepas zuhur, lepas asar bagi orang yang puasa makruh. Supaya tidak hilang bau mulut orang berpuasa yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ini ta'lil, ni alasan. Sebab apa? Mulut biasanya akan berbau selepas zuhur. Zuhur kan tak makan tengah ni. Ya, mulut berbau ni kadang pasal makan. Makanan yang berbau bukan durian tadi bau. Kadang berbau kerana tak makan. Mulut berbau kerana makan, mulut berbau kerana tak makan. Tak makan pun bau, dia bau hak dalam perut tu. Dia lapar kan, dia naik. Sarapan pagi kita makan sahur. Lepas tu makan petang, minum petang tu kira buka puasa tu lah. Yang kita tak makan tengah hari, tu bisa makan, dia mulut bau. Bau asli. Dalam mazhab Syafi'i tak perlu kita hilangkan bau asli tu, sebab disukai oleh Allah. Allah suka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu fa bis-sha'im atyabu 'inda Allah min rihil miski, muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bau mulut orang yang berpuasa, bau hak tengah hari, lepas zuhur, lepas asar tu lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Ini mazhab kita lah, dia faham daripada hadis ni jangan gosok gigi. Adapun mazhab Hanafi, dia baca hadis ni juga, dia kata bau mulut yang busuk dari orang puasa lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Imam Abu Hanifah, dia baca hadis ni, dia faham lain. Dia faham macam lain. Dia kata tera busuk pun Allah suka, apa tak lagi kalau pun sekiranya busuk tu pun bagi Allah harum lah, apa tak lagi kalau harum. Harum ni dia Allah suka. Dia kata kalau mulut berbau tu gosok lah. Tak gosok Allah suka, kalau gosok lagi Allah suka. Jadi maksudkan ni bau lepas zuhur kalau dia tidur, tu gosok lah. Itu bukan bau asli, itu makin tidur. Ini dia tak tidur, puasa dia tak tidur tengah hari, mulut dia bau. Dalam mazhab Syafi'i jangan gosok. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah sunat gosok. Siwak sangat dituntut pada keadaan berikut. Setiap kali hendak solat, membaca, berwuduk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salatin
muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin 'inda Ahmad ma'a kulli wudu'in. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau tidak kerana bimbang berlaku kesusahan ke atas umatku, sudah tentu aku perintahkan mereka perintah wajib bersuci setiap kali hendak salat. Dalam riwayat Imam Ahmad, bersama setiap kali berwudu. Tiap-tiap kali ambil wudu, Nabi hampir-hampir mewajibkan gosok gigi. Tiap-tiap kali wudu gosok gigi. Dan juga tiap-tiap kali nak sembahyang sebelum takbiratul ihram, bersuci sebelum takbiratul ihram. Tiap-tiap kali. Kulli itu setiap. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan sunat. Jadi ada dua riwayat ni, gosok gigi setiap kali berwudu dan setiap kali salat. Ada seorang ulama hadis di Mesir, dia gabungkan dua-dua hadis ni, nama Syekh Ibrahim Al-Kattan Abdul Ba'is, ulama hadis di Mesir, masih hidup. Dia buat kajian dua hadis ni. Bagi dia pendapat dia kata ada riwayat sugi tiap-tiap kali nak sembahyang, ada riwayat tiap-tiap kali nak berwudu. Ikut kajian dia kata yang lebih tepat ialah tiap-tiap kali nak berwudu. Sebab gosok gigi waktu berwudu tu boleh kita sembahyang. Gosok gigi ni dia kebersihan sesuai buat di rumah. Sembahyang di masjid, di surau paling baik. Tapi jenis kebersihan ni, wudu lah. Wudu di mana paling elok? Di rumah, dalam bilik ayam. Wudu di masjid ni hanya untuk orang musafir. Musafir dia lalu di singgah. Kita ada rumah sendiri, ambil sembahyang di rumah. Buang ayam semua di rumah. Jangan untuk masuk jambal sini. Kecuali dah sampai dah, tak apa lah. Kita buang ayam kecil, yang besar di rumah. Berwuduk di rumah, basuh kaki ya sini, jimat ayam. Kemudahan itu untuk orang musafir, dan juga orang yang dia dari rumah dia dah siap dah, main-main sini sakit perut lah, tak apa. Jadi dia kata mengikut kajian dia, tiap-tiap kali ambil sembahyang tu gosok gigi. Dah gosok gigi dah, main sembahyang tak payah gosok dah. Kan ada orang bubuh kayu sugi di poket kan, gosok lagi. Dia kata kurang sesuai. Dia kata lah, dia ada sebahagian ulama waktu berwuduk tu dia gosok gigi lah. Sebelum kumuk kan, kita basuh pergelangan tangan. Pergelangan tangan itu kita gosok gigi. Lepas tu baru kumuk. Kumuk tu membilah. Kumuk tu lepas gosok gigi baru kumuk. Itu dia punya tertib susunan wudu. Gosok gigi sesuainya dia kata ketika berwudu. Dia dah wudu, main masjid tak ada masalah. Jadi riwayat gosok gigi setiap kali solat itu dihuraikan, maksud gosok gigi tiap-tiap kali solat itu ialah tiap-tiap kali wudu. Betul dia kata. Dua riwayat tapi digabungkan. Bila kita gosok gigi ketika berwuduk, maka ketika solat tu kira dah mulut dah bersih dah, tak payah gosok dah. Ada ulama dia buat dua kali, ambil wuduk dia gosok, nak solat pun dia buat keluar kayu sugi tu dia gosok. Wah, boleh, dua-dua boleh. Dia punya syekh ni dia berujar, dia kata ada benda kita sesuai buat di rumah, tak sesuai di masjid. Contoh kita main sembahyang Jumaat. Hari Jumaat tu sunat potong kuku. Main kerak kuku di masjid kan di rumah. Di rumah kan? Di rumah. Cabut bulu ketiak sunnah. Takkan nak cabut tengah orang ramai kan? Jadi ada tempat sesuai dengan tak sesuai lah. Dia ujar dia tu lah. Kita menghormati lah pandangan dia. Ada yang nak
semayang ketek semayang sugi kan. Apa juga. Tapi kalau nak semayang ni dia tutup sikit lah. Kalau nak sugi ketek kali semayang tutup sikit, takut mercik orang pula. Kena jaga adab-adab ya. Guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia tiap-tiap kali semayang, dia kata di rumah kosong nak semayang pergi dia letak tepi. Jubah harap Haramain pun dia ada lubang untuk letak pen sugi ke kain letak pen dia ada lubang ni untuk letak. Tiap-tiap kali semayang tutup sikit. Setengah tu dia sugi tu tak tutup, siap isap ni orang sebelah nak hutang. Kayu sugi pun bercabang, tak nampak comel lah kan. Kalau ada penutup sikit ke, cantik kan. Dia pergi smart. Guru saya Syekh Fahmi Zamzam, kalau semayang terawih 20 rakaat tu tiap-tiap kali semayang 10 kali ya. Terawih 20 rakaat 10 kali gosok gigi, tiap-tiap kali nak Allahu Akbar. Dia pergi mana pun dia bawa kayu sugi, saya tak bawa. Jadi ada dua pendapat. Ada pendapat buat di rumah. Kata Syekh Ibrahim Al-Kattani, dia kata macam cabut bulu ketiak. Takkan sambil-sambil mengaji cabut kan. Bila orang tegur sunnah, ialah sunnah lah. Tapi kalau buat tengah orang ramai ni, dia jadi macam tak ada adab. Itu pandangannya lah. Dia kata kalau dah gosok gigi di rumah tak payahlah. Setiap kali nak membaca, setiap kali solat, setiap kali membaca, memang Syekh Fahmi dibuka kitab sebelum nak baca kitab dia sugi tu. Memang tu ada Allah. Kita tak bawa. Tiap-tiap kali nak baca Quran ke, baca kitab ke, berwudu, wudu mana? Gigi kuning, bangun dari tidur. عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه. Artinya daripada Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan di tengah malam, baginda akan menggosok mulutnya, yakni giginya dengan sugi. An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ رواه أبو داود. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidur, sama ada tidur di waktu malam atau siang, baginda akan bersuci terlebih dahulu sebelum mengambil wudu. Masuk ke dalam rumah. Di bawah ni dalil Nabi sebelum masuk rumah, Nabi akan bersuci. Berubah bau mulut kerana makan makanan yang berbau busuk, dan mulut berbau kerana tidak makan. An Shuraih qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baytahu qalat bis-siwak rawahu an-Nasa'i. Artinya daripada Shuraih berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang apakah perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam rumahnya. Beliau menjawab dengan bersuci. Nabi balik rumah, sebelum masuk rumah Nabi gosok gigi dulu depan pintu rumah. ويجزئ بكل خشن إلا إصبعه الخشنة والأفضل بأراك يابس نودي بالماء. Memadai siwak dengan menggunakan setiap benda yang kasar, kecuali jari jemarinya yang kasar, kerana anggota badan tidak dinamakan bersuci. Suci dengan tangan tak dapat pahala suci, tak terhasil sunnah. Picik ubah gigi kat tangan, gosok dengan tangan. Kalau dengan tangan bukan suci. Itu orang dulu makan apa? Tolo.
Makan pinang, sirih pinang kan. Yang tu bukan sugi, tu makan tolong. Gigi sampai hitam, tapi kuat orang gigi. Jadi sugi guna jari tak sah, tak dapat pahala. Cuma ada pendapat kata boleh juga sugi guna jari, kalau jari itu kerah kematu, jari kematu. Kalau jari lincin ni tak ada, jari kematu tak apa. Guna benda lain lah, perlu digigit. Dan yang paling afdal bersugi dengan kayu arak. Sebenarnya dia bukan kayu, dia akar. Tapi dah orang duk kata kayu arak, saya pun tulis kayu arak. Hakikat dia bukan kayu, dia akar. Pokok tu dia pun ambil akar. Dia boleh berkah di Masjidil Haram tu, duk jual depan tu akar. Akar tu yang dia belikan kan, akar arak. Akaknya. Kadang-kadang ada tanah lagi yang kita basuh, akak pokok arak. Nama pokok saya pun tak pernah tengok pokok dia, tapi yang dijual itu kata guru saya akaknya. Arak, arak. Ain raqaf, arak tu maknanya akak. Akak dia yang kering, yang dilembutkan dengan air. عن أبي خيرة الصحابي رضي الله عنه قال كنت في الوفد يعني وفد عبد القيس الذي وفدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر لنا بأراك فقال استاكوا بهذا رواه الطبراني ورواه ابن سعد في الطبقات بلفظ فزودنا الأراك نستاك به فقلنا يا رسول الله عندنا الجريد ولكن نقبل كرامتك وعطيتك أخرجه الطبراني. Artinya daripada Abu Khairah radhiyallahu anhu berkata, aku berada dalam rombongan Abdul Qais, yaitu rombongan yang datang menghadap Rasulullah SAW. Ini rombongan orang Yaman. Nama rombongan itu rombongan grup Abdul Qais. Rombongan Abdul Qais. Mereka datang dari Yaman, yang menghadap Rasulullah SAW. Dia berubah nama grup lepas tu grup Abdul Qais, ketua rombongan. Macam kita ada rombongan Cik Kiah, ada gambar drama rombongan Cik Kiah, ketua tu Cik Kiah. Ketua rombongan tu nama Cik Kiah, rombongan Cik Kiah. Pemain naik satu bat, yang ni main naik unta, naik kapal. Rombongan yang diketuai oleh Abdul Qais. Kalau sekarang ni kalau ada nama syarikat, orang panggil grup syarikat lah. Saya pergi umrah syarikat Al-Wafi, grup Al-Wafi, dia panggil macam tu kan. Nama rombongan Abdul Qais main dari Yaman. Hadis ni panjang. Bila dia sampai Madinah, terus dia cari Nabi. Dia nak dari Yaman nak sampai Madinah, berapa lama tak tahu no. Punya hari ikut jalan tu kan mandi, ketiak hari, baju benda kotor berdebu. Cari Nabi tu kan, jumpa tu kan, salam dia peluk sekali. Allah, baru Khamis Jumaat semua apa, tak elok je tu. Nabi mengajar mereka adab ke Madinah, mandi dulu. Kita sampai Madinah, jangan kalau Nabi Masjid Nabawi, pergi gosok gigi dulu, mandi, tukar baju lain, pakai putih lah elok, pakai minyak wangi apa semua. Ambil masa sikit, jangan bopok. Mereka ni bila sampai Madinah terus pergi kat Nabi dengan tak gosok gigi tu, tapi Nabi dengan hikmah lah.
Dalam majlis itu Nabi bagi seorang satu bagi hadiah. Peluk busuk. Peluk Nabi pun layan. Tapi busuk pun main jauh-jauh terik terapa. Tapi ada seorang ni nama dia Al-Ashaj. Nabi tanya, ni semua dah main kan? Saya pun tak tahu ni berapa kan. Katalah dia 30 orang tu dari Yaman. Duduk dengan Nabi, Nabi tanya, cukup dah kan? Dia pun bilang kurang seorang. Berkata ada seorang lagi, pergi mana orang datang. Ni budak-budak ni nama dia Al-Ashaj. Rupanya dia pergi mandi. Dia pergi cari telaga, dia mandi. Dia buka beg, ambil baju lain, salin baju. Dia pakai serban, pakai minyak wangi, sikat rambut bagi elok. Dia main lambat. Itu kata biar lambat asalkan selamat. Bila dia main, Nabi puji dia. Dia peluk Nabi wangi ya. Dia mandi lah. Allah itu Allah wangi. Memanglah sayang Nabi sayang. Bopoh tu tak elok. Nabi puji dia. Nabi kata dekat Al-Ashaj ni dia ada dua sifat yang Allah suka. Inna fika khaslatan yuhibbuhum Allah. Pada dirimu ada dua sifat yang Allah suka. Yang pertama al-hilmu, yang kedua wal-anad. Al-hilmu tidak bopoh. Yang kedua wal-anad, dan suka kekemasan, kemah. Allah suka pasal hang tak bopoh. Allah suka pasal hang suka smart, suka musik, wangi. Allah suka. Maksud Nabi, apa ni Allah tak apa suka, apa bopoh dah tak smart. Tak mandi dulu. Kita sekarang kalau pergi Madinah, kita check in hotel, masuk mandi dulu, masuk bersih-bersih dulu. Sekali baru kita pergi ziarah Nabi. Kalau sampai tu malam, subuh esok lah kita pergi. Tapi ada orang bopoh, dia sayang Nabi. Dia ingat dia seorang saja. Jadi ada adabnya. Okay, ni hadis ni cerita tu rombongan Abdul Qais nama dari Yaman, iaitu rombongan yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami menggunakan kayu arak, akak tu lah. Baginda bersabda, bersugilah dengan kayu ini. Lepas tu Nabi hadiahkan seorang sebatang, seorang datang. Ini kita boleh belajar juga. Nabi orang mai al-waf. Di Madinah memang ada tiang wufud, nama tiang. Dalam Raudhah tu ada beberapa tiang utama, tiang asal. Tiang ni ditulis di atas tu kan, ditulis Ustuwanah al-wufud, tiang sambut tetamu. Tempat tu lah Nabi duduk sambut orang. Tempat khas. Dan Nabi biasanya Nabi bagi hadiah. Bila orang nak balik, Nabi bagi hadiah. Bagi hadiah. Orang tetamu kan, balik bagi hadiah. Macam kita, orang Melayu kita dulu, bila orang main rumah nak balik, dia bagi ikan kering ke apa yang ada, nak balik. Tetamu pun bawa je buah tangan. Hak tetamu bawa ni panggil buah tangan. Hak tetamu bawa balik tu panggil bola. Buah apa? Buah balik. Tak tahu lah nak bagi apa, tapi sunat kita bagi apa ada. Yuk balik kan, bagi. Nabi macam tu lah, kalau orang lain Nabi hadiah kan, supaya dia teringat, dapat satu cendera hati ya. Tetamu kan kita bagi. Kalau ada, tak ada, dia punya hotel dulu je lah. Nabi hadiahkan kayu sugi. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab At-Tabaqat dengan lafaz, baginda membekalkan kepada kami kayu arak supaya kami dapat bersugi dengannya. Kami berkata, wahai Rasulullah, kami mempunyai pelepah kurma. Daripada gosok dengan pelepah kurma. Tetapi kami gembira menerima pemberian ini sebagai satu kemuliaan daripada Tuhan kepada kami. Wa yastaka 'ardan wa yabda'a bi janibil ayman wa yata'ahada karasiya atrasi wa yanwi bihi sunnah. Perkara-perkara yang disunatkan ketika bersiwak,
Dan sunat bersiwak secara melintang. Melintang bukan menegak. Memulakan dari kanan, makna pegang bergigi itu dengan tangan kanan. Gosok geraham kanan. Pegang kanan, gosok ke belah kanan. Ya, kita lebih selesa kalau pegang tangan kanan, gosok kiri. Betul ya? Kalau pegang tangan kiri, gosok kanan, dia melintang. Ini kita pegang tangan kanan bergigi, kita kali buat tu. Oh, dia macam kalau tak bisa, dia kekok sikit ya. Tangan kanan memegang kayu bergigi lah, senang cakap bergigi, pegang tangan kanan, gosok belah kanan lu. Kanan main tengah, kanan main tengah, kanan main tengah. Sekali kiri pula, kiri tarik main tengah, kiri tarik main tengah. Ada macam tu. Dari sini atas lah, tengah 3 kali, atas bawah 3 kali, kiri ke tengah 3 kali, 3 kali. Jadi dia punya kaifiatnya lah. Melintang bukan menegak. Bukan menegak. Menegak tu guna pencolek gigi pula. Celah-celah gigi tu kita. Tapi seingat saya, misi mai ajak, misi klinik mai ajak ni gosok-gosok tewah. Tapi cara Nabi ajak ialah melintang, bukan menegak. Hak menegak tu kita guna berdalil pula, colek gigi celah-celah. Dan sunat bersiwak secara melintang, memulakan dari kanan. Agak kekok kan, pegang tangan kanan, gosok pun geraham kanan. Tapi bila dah biasa tak apa. Berhati-hati menggosok gigi gerhamnya. Bagi tumpuan di situ, sebab ada makanan yang lekat, dan berniat mengikut sunnah Nabi SAW. Hati kita niat. Ini dapat pahala kat hati. Hati dia ada peranan. Macam sekarang subuh, kita niat lagi banyak rumah pun dah sembahyang Zuhur. Zuhur ni lagi ni niat lagi tengah hari pun dah sembahyang Zuhur. Aku nak main masjid ni lagi. Bila sembahyang Zuhur, niat pula lagi petang asar aku nak main masjid. Asar niat, guna hati. Maka 24 jam Allah kira kita tak henti-henti solat. Tak henti-henti 24 jam. Dipanggil daimus solat. Daim ni non-stop. Daimus solat. Solat tak henti-henti. Dapat pahala tu 24 jam. Setiap minit, setiap saat dapat pahala. Habis satu solat, dia niat nak solat tu. Niat. Kerja hati lah. Niat lagi Zuhur aku nak main masjid, nak tayang aku nak berjemaah. Dia dapat pahala berjemaah tu 24 jam berjemaah. Itu cara dia. Jadi sugi ni pun sunat niat mengikut sunnah Nabi. Nabi ku sugi, aku sugi. Aku bersugi kerana mengikut sunnah Nabi. An Aisyah radhiyallahu anha قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله رواه البخاري. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai sebelah kanan. Nabi suka belah kanan, iaitu memulai kaki kanan ketika memakai kasut. Menyisir rambut, sikat belah kanan dulu. Pegang sikat tangan kanan, sikat pun belah kanan. Nabi ini sikat belakang. Nabi sikat belakang. Kadang-kadang Nabi belah tengah. Rambut Nabi belah tengah. Tak apa, yang penting sikat sebelah kanan dulu. Belah tengah kanan ni sikat. Nabi lupa kanan. Pakai kasut bagi kanan. Menyucikan diri dari najis dan hadas. Maknanya berwudu. Wudu belah kanan. Mandi wajib pun juga yang belah kanan dulu.
Kalau najis, Nabi pegang tu ayam tu dengan tangan kanan, tapi Nabi gosok dengan tangan kiri. Pegang paip tangan kanan, gosok lagi. Dan pada semua amalan kebajikan yang tidak berbentuk kekejian, seperti masuk ke dalam tangan, so tangan kaki kiri ya. Kalau pegang sampah, kiri. Kalau elok-elok ni kanan. Jam pakai tangan apa? Jam kanan kiri. Ikut suka lah. Selalu orang pakai kiri ya. Saya dulu pun pakai kiri. Tengok Syainuddin pakai kanan tiru. Biasanya orang pakai kiri, kanan buat kerja. Kalau kerja tukang memang kena pakai kiri, takut rosak jam. Kalau kerja bertukang lah, bagi pecah jamnya dulu. Nabi tak pakai jam lah, zaman Nabi tak ada jam. Dia pakai cincin Nabi pakai kanan. Bila nak makan, Nabi cabut ke kiri. Ke kanan, kiri. Boleh pakai dua kanan, boleh kiri. Nabi pakai cincin, batu tu Nabi kali belah bawah. Sebab tu ada orang dia pakai jam dia kali. Mungkin pasal tu kot. Meniru Nabi. Baik. Orang tak tahu dia tengok black pakai jam tekali ke bawah. Nabi pakai cincin tekali batu ke bawah. Saya cincin batu pecah jatuh. Tak pakai apa. Cincin adalah batu pecah. Nabi kadang pakai cincin kanan, kadang pakai kiri. Kalau cincin ni pakai jari keliki. Paling elok jari keliki atau jari manis. Dua jari itu yang paling sesuai. Perlu diniatkan mengikut sunnah jika sugi itu terasing dari ibadat. Kena niat, baru dapat pahala. Kalau sugi itu terasing dari ibadat, contoh sugi nak masuk rumah ke, niat sunnah Nabi dapat pahala. Tak niat, tak dapat pahala. Posisi ya. Jika ia dilakukan di dalam sesuatu ibadat, seperti dalam berwuduk dan sebelum solat, maka tidak perlu kepada niat mengikut sunnah. Bahkan niat itu sudah masuk secara automatik di dalam ibadat itu. Niat tadi yang tak apa. Dia kira sekali sebab dia termasuk perkara-perkara yang disunatkan sebelum berwudu. Perkara yang disunatkan sebelum mengangkat takbir ihram. Penutup. Orang yang gosok gigi bila dia semayang, macam kita semayang subuh ni, semua kita gosok gigi. Pahala besar semayang kita. Kita gosok gigi, betul kita semayang subuh. Alhamdulillah, semua gosok gigi. Semayang dengan bersugi, semayang tu 2 rakaatnya lebih baik dari 70 rakaat. Semayang subuh 2 rakaat kan, tapi Allah bagi pahala lebih daripada 70 rakaat. Tiap-tiap hari semayang subuh kita ni pahala melebihi 70 rakaat. Kalau gosok gigi lah, ada orang dia tak gosok, dia kata siapa? Dia kata saya tak ada gigi, nak gosok apa? Kan awal-awal tadi abang lah, gosok gigi, mana gosok lidah, gosok lelaki 3. Dah 1 hilang, gigi tak ada, gosok lidahnya lagi ya. Lidah ni dia memanjang, gosok memanjang. Nah, lagi ni suka hati ya, macam mana tak apa. Gigi melentak, lidah memanjang. Mengikut kajian, di lidah kita tu macam tapak kaki. Bila gosok tu macam berubut refleksi kan? Pijak kaki je, kaki kita pijak batu kan? Lidah kita ada tangan pun ada. Setengah orang bila sakit, doktor hak pandai ni dia tekan sakit tu. Dia tahu apa penyakit kita. Kita abang sakit kepala, dia ada tempat-tempat dia. Sakit kepala jenis ni, ada doktor di mana. Dia tak picit kaki, picit tangan. Di tangan kita pun ada orang tu. Di lidah pun ada. Kita gosok lidah, maknanya daripada pagi lagi badan kita tu mudah-mudahan sihat. Urut lidah dengan berus. Kalau tak boleh gosok gigi, gosok lidah.
rasa lelah. Jadi rak'atani bisiwak khairun min 70 rak'ah bila siwak. Rak'atani, 2 rak'at. Rak'atan bisiwak dengan siwak, dengan gosok gigi. Khairun, lebih baik, min 70 dari 70 rak'atan, rak'at bila siwak tanpa suci. 2 rakaat dengan bersuci lebih baik daripada 70 rakaat tanpa suci. Makna gandaan rakaat. Kita sembahyang 2 rakaat, tapi Allah menggandakan pahalanya lebih dari 70 rakaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ambil wuduk dah.